Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini cikgu akan menyentuh dengan topik yang terakhir dalam bab 4 iaitu komponen dalam RP. Komponen dalam RP terbahagi kepada 8 elemen yang kamu boleh tengok dalam slide ini. Hari ini cikgu akan menyentuh dengan 4 elemen terlebih dahulu iaitu yang pertama ringkasan eksekutif, yang kedua latar belakang, yang ketiga analisis pasaran dan yang keempat rancangan organisasi. Sebenarnya, ke-8 elemen ini dimasukkan dalam penghasilan RP. Jadi kita tahu bahawa RP itu adalah satu dokumen bertulis. Jadi dokumen bertulis ini perlu dimuatkan dengan 8 penyediaan bahagian ini dan cikgu akan ceritakan di setiap bahagian itu kamu perlu menghuraikan tentang elemen ataupun perkara apa. Kita lihat elemen yang pertama dalam komponen RP ataupun dokumen RP ini adalah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif lazimnya merujuk kepada satu rumusan padat dan ringkas yang menyatakan tentang apa yang kita huraikan dalam rancangan perniagaan. Jadi elemen yang perlu ada dalam ringkasan eksekutif adalah tujuan. Kita dah pelajari sebelum ini tujuan penyediaan RP iaitu sebagai garis panduan, alat mengukur dan juga alat kawalan lah. Jadi kita pilihlah daripada tujuan yang kita pelajari sebelum ini apa yang kita nak daripada penyediaan RP kita. Contohnya sebagai mendapatkan pinjaman. Contohnya mendapatkan pinjaman daripada bank rakyat sebanyak RM50,000. Jadi kita aplikasikan tujuan tersebut dengan kita punya situasi. Okey, yang kedua, dalam ringkasan eksekutif ini kamu perlu mengandungi kepada definisi ataupun definisi perniagaan. Definisi perniagaan ini bermaksud kamu kena jelaskan apakah aktiviti perniagaan yang kamu jalankan. Contohnya aktiviti perniagaan pembuatan barang, perkhidmatan, penjualan produk siap, penjualan jus. Jadi nyatakan di situ dalam bentuk ayat. Dan yang seterusnya kamu perlu menyatakan produk yang kamu jual ataupun perkhidmatan yang kamu tawarkan secara ringkas saja. Seterusnya kamu perlu beri gambaran menyeluruh tentang kekuatan perniagaan kamu untuk meyakinkan pihak luar. Dan yang seterusnya kamu perlu nyatakan ciri-ciri yang baik iaitu kelebihan yang kamu tonjolkan, keistimewaan yang kamu tonjolkan dalam perniagaan kamu. Dan yang seterusnya kamu perlu nyatakan secara ringkas keperluan kewangan kamu dari segi kos projek. Dan seterusnya kamu perlu nyatakan kadar pertumbuhan iaitu berapa produk yang kamu boleh jual dalam masa sebulan ataupun setahun serta tingkat share perniagaan yang kamu miliki. Komponen yang kedua ataupun bahagian yang kedua yang perlu kita masukkan dalam dokumen RP adalah latar belakang perniagaan. Okey, merujuk kepada ringkasan eksekutif tadi, kita buat satu rumusan ringkas tentang keseluruhan kandungan RP kita dalam ringkasan eksekutif. Jadi kesemuanya kita akan ceritakan di situ secara sedikit-sedikit padat tetapi ringkas dalam satu perenggan ataupun dua perenggan tapi secara rumusan. Okey, yang kedua adalah latar belakang. Apa itu latar belakang? Yang ni baru kita masuk kepada elemen yang pertama yang kita ceritakan dalam ringkasan eksekutif tadi. Jadi kita ceritakan secara terperinci di dalam bahagian ini iaitu bahagian yang pertama dalam selepas ringkasan eksekutif iaitu latar belakang. Bagaimana? Okey, apa yang perlu dimasukkan dalam latar belakang adalah nama perniagaan, lokasi, jenis perniagaan dan juga pemilik. Okey, nama perniagaan ini contohnya syarikat ABC, syarikat mau untung. Okey, kamu boleh menggunakan dua kaedah lah, nama trade ataupun nama sendiri. Nama sendiri kamu kena bayar dekat SSM RM30. Tapi jika menggunakan nama trade, contohnya nama komersial, contohnya nama kamu Tasha kan, okey, perniagaan Tasha itu RM30. Tapi bila letak Tasha Empire, kamu kena bayar RM60. Okey, itu nama perniagaan. Lokasi pula kamu perlu masukkan dalam latar belakang ini adalah kedudukan perniagaan kamu di mana. Kamu kena letak pelannya macam mana. Macam kamu buat pelan rumah kenduri tu kan, macam itulah. Gambarnya kamu boleh ambil dekat Google Map, alamat perniagaan dan juga cawangan kamu. Dan kenapa kamu pilih lokasi? Contoh, lokasi perniagaan kamu, dia ada dua lah. Lokasi perniagaan tu lain, lokasi pejabat tu lain. Ada juga perniagaan yang kedua-dua tempatnya sama. Saya bagi contoh KFC, lokasi perniagaan di merata-rata tempat.
Tapi kalau lokasi pejabat, dia mungkin dekat Kuala Lumpur sahaja. Itu maksud saya lah. Okey, dan kamu boleh nyatakan sebab apa kamu pilih lokasi yang kamu bertapak sekarang. Contohnya dari segi kedudukan strategik, kemudahan jaringan jalan raya, ataupun dekat dengan bahan mentah. Jadi boleh nyatakanlah. Sebab dokumen RP ini merupakan satu aplikasi. Jadi kena buat berdasarkan kamu punya masalah lah dan juga maklumat. Okey, yang seterusnya adalah jenis perniagaan. Okey, jenis perniagaan ini bukannya milikan tunggal, perkongsian tu semua, itu bentuk perniagaan. Jenis perniagaan ini merujuk kepada perniagaan kamu jenis apa? Produk ke perkhidmatan ataupun barang ke perkhidmatan. Kalau barang jenis apa? Makanan ke, pengangkutan ke, pemborongan ke, pembekalan ke, penerbitan ke, tu adalah barangan. Okey, tapi kalau perkhidmatan mungkin perhotelan, pendidikan, itu semua adalah jenis perniagaan. Dan untuk pemilik pula, kamu perlu letakkan latar belakang pemilik, nombor IC. Kalau pemilik ada 2, kalau contoh perniagaan kamu perkongsian, letaklah 2-2. Kalau ada 3, letaklah 3-3. Tarikh lahir, jantina, yang itu adalah maklumat khusus lah, maklumat am tentang diri kamu lah.